Apakah kepentingan pendaftaran dan apakah sebenarnya kepentingan harta intelek itu sendiri? Kita akan bersama dengan tetamu saya yang akan membincangkan tentang Hari Harta Intelek Sedunia. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Zulkarnain Mohamad, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan bersama Perbadanan Harta Intelek Malaysia atau MIPO. Terima kasih kerana bersama kami bersempena dengan hari yang bersejarah ini. Mungkin kita ambil kira sambutan sedunia iaitu World IP Day yang turut disambut di seluruh dunia ini. Boleh Tuan ceritakan sedikit tentang sambutan yang sedunia ini yang mungkin kita tidak tahu pun berlaku. Terima kasih Terence. Mula sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana telah menjemput Perbadanan Harta Intelek Malaysia ke rancangan pagi ini. Sedikit mengenai Perbadanan Harta Intelek Malaysia, mungkin ramai lagi yang tak tahu mengenai Perbadanan Harta Intelek Malaysia adalah satu agensi di bawah KPDN HEP yang mentadbir sistem harta intelek di Malaysia. Dan MIPO ataupun Perbadanan Harta Intelek Malaysia juga adalah pendaftar kepada harta intelek di Malaysia yang terdiri daripada paten, cap dagangan, reka bentuk berdasarian, hak cipta dan juga petunjuk geografi. Jadi berbalik kepada Hari Harta Intelek Sedunia tadi, 26 April adalah Hari Harta Intelek Sedunia. Mengambil kira penubuhan World Intellectual Property Organization pada 20 April tahun 1970. Ya. Jadi seluruh negara, seluruh dunia sebenarnya menyambut 26 April ini sebagai Hari Harta Intelek Sedunia. Dan Malaysia kita telah mula menyambut pada 26 April 2005 lagi. Ya. Dan tahun ini kita hari inilah kita menyambut dengan tema seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, belia berinovasi aspirasi keluarga Malaysia. Jadi berbincang tentang harta intelek itu sendiri. Tadi Tuan Zulkarnain ada perincikan sedikit, paten, cap dagangan, petanda geografi dan sebagainya. Mungkin ramai yang tidak maklum tentang apakah sebenarnya itu harta intelek. Jadi mungkin kita boleh perjelaskan sedikit tentang konsep-konsepnya. Yang paling kita biasa lihat adalah cap dagangan. Dan mungkin yang berikutnya adalah paten yang didaftarkan oleh mereka yang menemui ciptaan baru dan sebagainya. Apakah setiap satu harta intelek ini dan mungkin kita boleh perincikan sedikit tentang kepentingan pendaftaran setiap satunya. Okey. Komponen harta intelek yang pertamanya paten. Paten ni adalah reka cipta lah. Tengok ramai orang telah mereka cipta benda-benda baru. Contohnya macam telefon dulu, daripada telefon berwayar kepada telefon yang wireless kan. Dan sekarang ni kita tak tahulah masa hadapan apa lagi telefon yang akan dicipta. Yang keduanya cap dagangan. Cap dagangan ni adalah logo lah. Logo pada contohnya telefon tadi dia ada logo untuk dijual kan. Dan kemudiannya ada reka bentuk perindustrian. Reka bentuk perindustrian ni adalah reka bentuk luaran lah. Kalau kita tengok kereta, dia ada model ni, itulah reka bentuk perindustrian. Dan juga kita ada hak cipta. Hak cipta ni adalah hasil karya. Hasil karya, lagu, muzik, buku. Ya? Yang kita dulu ada isu-isu cetak rompak itu adalah hak cipta. Dan yang seterusnya adalah petunjuk geografi. Petunjuk menunjukkan pada tempat sesuatu barangan lah. Contoh yang kita ada Sabah Tea, daripada Sabah. Mangga harum manis, Perlis. Itu. Jadi pendaftaran ni penting. Nasi kandar Pulau Pinang? Belum lagi. Ini pendaftaran ni penting. Yang pertama sekali memberi hak lah kepada pemilik itu. Dia ada hak untuk mengguna, membuat kan. Kalau kita, contoh kita ada kereta, kita tak daftar. So, bukan hak kita kan. Sama, ni harta. Kita ada logo, kita daftar. So kita dapat hak kita. Yang keduanya untuk perdagangan lah. Apabila kita dapat hak tadi, kita boleh jual. Kita boleh jual logo kita, kita boleh jual reka cipta kita, kita boleh jual hasil karya buku kita, kita boleh lisenkan, kita boleh franchise kan, menjadi sumber ekonomi lah. Yang ketiganya untuk protection lah. Yang maknanya sekiranya ada orang yang meniru, kita boleh gunakan sijil pendaftaran tadi untuk pembuktian di mahkamah. Dan seterusnya berkenaan dengan isu pendaftaran ini, ramai yang beranggapan mungkin tidak perlu mendaftar dengan MIPO. Apakah kelebihan mendaftar bersama dengan MIPO? Seperti saya nyatakan tadi lah, kelebihannya ia
memberi hak eksklusif kepada kita supaya kita boleh menggunakan, menjual dan juga pembuktian kita di mahkamah lah. Sebab banyak pemilik-pemilik reka cipta ataupun logo-logo ni sebenarnya telah didiru oleh orang. So macam mana nak buktikan itu hak kita? Jadi dengan cara pendaftaran inilah kita boleh membuktikan itu hak kita dan kita boleh bawa ke mahkamah untuk kes-kes seterusnya. Dan seterusnya kita kembali kepada tema sambutan pada tahun ini yang mana telah pun disebut sedikit oleh Yang Maha Perdana Menteri dalam amanatnya sebentar tadi. Apakah signifikan tema ini? Sebenarnya beliau ini adalah tonggak harapan negara lah. Ya. Kita nak menuju ke negara maju. Jadi pendaftaran harta intelek ini sebenarnya merupakan salah satu pengukur lah untuk menentukan negara maju. Kita tengok di Jepun ya. Jepun dia negara maju. Dia mendaftar paten lah. Inovasi ini lebih kurang 200,000 setahun. Wow. Dengan penduduk lebih kurang 125 juta lah. Dan di Netherlands, Belanda mendaftar lebih kurang 8,000 permohonan dengan hanya penduduk 17 juta. Tapi di Malaysia masih lagi kurang 2,000 dengan penduduk 32 juta. Jadi kita kalau boleh nak menuju ke arah itu supaya kita boleh menuju ke arah negara maju lah. Dan keduanya supaya kita ni tidak lagi menjadi pengguna harta intelek. Kita sekarang ni kita panggil IP users lah. Kita bukan pengeksport. Pengeksport reka cipta, pengeksport semua-semua lah harta intelek. Mungkin berkaitan dengan paten tapi adalah suatu soalan di luar skop topik kita sedikit. Saya difahamkan juga syarikat-syarikat besar seperti Intel kerap kali mendaftarkan paten. Betul. Tapi apabila mereka mendaftar paten walaupun adalah disebabkan oleh mungkin sumbangan daripada rakyat Malaysia, paten didaftar di Pulau Pinang sebagai contoh. Adakah paten itu dikira sebagai pendaftaran Malaysia ataupun oleh syarikat itu? Dia kalau ikut akta lah. Sesuatu paten yang dihasilkan di Malaysia mesti didaftarkan di Malaysia terlebih dahulu kan? Ataupun mendapat kebenaran lah daripada pendaftar. So kebanyakannya mereka mendaftar di Malaysia dulu sebab mereka pun nak mendapatkan perlindungan di Malaysia daripada ditiru. Baik, isu perlindungan. Apabila kita berbincang tentang perlindungan, ia adalah setempat kepada Malaysia. Bagaimana pula dengan belia yang mempunyai idea untuk mengembangkan pasaran mereka ke Asia Tenggara mungkin? Bagaimana untuk melindungi harta intelek dan juga cap dagangan mereka apabila mereka keluar daripada Malaysia? Okey, sekarang ni kita ada sistem lah. Kalau dulu kita hendak mendaftar di luar negara, kita terpaksa pergi ke setiap negara. Kan? Mendaftar paten kita pergi ke Thailand, Singapura, Indonesia. Tapi sekarang ni kita ada satu sistem dinamakan Patent Cooperation Treaty. Paten untuk paten. Jadi boleh mendaftar di bawah sistem tersebut. Jadi seolah-olah kita telah mendaftar di semua negara itu. Dan untuk trademark kita panggil Madrid ini, sistem Madrid, di mana sama juga dengan paten tadi, kita mendaftar menggunakan sistem Madrid itu seolah kita mendaftar di lebih kurang 100 lebih negara. Jadi kita tak payah lagi ke setiap satu negara. Jadi ini adalah satu kelebihan yang besar. Mungkin kita juga boleh bincang berkaitan dengan inisiatif MYPO untuk menggalakkan lebih ramai golongan belia mendaftar paten, mendaftar cap dagangan dan sebagainya. Kita kerajaan telah memberi dana lah. Dana dipanggil dana harta intelek 2.0. Sebanyak 4 juta untuk 4 tahun. Bermula tahun ini hingga 2025. Jadi 1 juta satu tahun lah. Jadi dana ni untuk belia-belia dan semua orang lah. Untuk mendaftar harta intelek mereka di MYPO. Jadi dana ni digunakan untuk membayar fee dan juga fee permohonan dan juga sekiranya mereka ada nak gunakan professionals untuk membuat patent drafting tu, dana ini juga boleh digunakan. Dan alhamdulillah kita dapat sambutan yang hangatlah. Patent drafting ni banyak berkaitan dengan legal language untuk melindungi setiap satu pemohon. Jadi adalah penting untuk memastikan penggunaan bahasa, terminologi yang betul dan sebagainya. Apakah acara yang akan diadakan di Malaysia bersempena dengan sambutan Hari Harta Intelek Sedunia ini? Pada hari ini kita ada webinar. Kita panggil penceramah daripada WIPO, World Intellectual Property Organization. Dan juga kita panggil belia yang mempunyai harta intelek lah.
Mereka akan berkongsi pengalaman, maklumat mengenai apa yang telah mereka ataupun kejayaan mereka dalam menghasilkan harta intelek. Jadi ini adalah pautan apa yang bakal disaksikan nanti. Jadi pastikan anda mendaftar untuk webinar ini. Bagaimana caranya untuk mendaftar? Dalam laman web MyPo, kita boleh daftar. Jadi begitu mudah saja, sila ke laman sesawang MyPo untuk mendaftar bagi mendapatkan semua maklumat ini yang mungkin penting kepada anda yang baru saja nak bermula. Mungkin sudah pun ada idea, ada reka cipta yang ingin dihasilkan tapi mungkin masih kurang pasti tentang bagaimana untuk melindungi harta intelek anda. Jadi ini adalah webinar sesuai untuk anda. Pesanan terakhir daripada pihak MyPo kepada semua penonton Sahab Pagi Malaysia, terutama sekali mereka yang ingin mendaftar harta intelek. Saya merayulah kepada semua yang ada reka cipta ke, karya-karya ke, logo-logo ke. Daftarlah di MyPo. Daftar supaya kita mendapat protection lah, perlindungan. Kan? Supaya kita tak menyesal nanti. Sebab kita tak tahu, mungkin ada orang yang akan meniru hasil kreativiti kita. Dan bagi siapa yang telah mendaftar, terima kasih. Kerana sebenarnya kreativiti anda dilindungi. Jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk anda semua di luar sana, terutama sekali golongan belia yang telah pun mengorak langkah memulakan perniagaan. Janganlah disebabkan tidak mendaftar itu kita rugi dari segi harta ataupun dari segi mendapat sumber ekonomi yang baru. Terima kasih kita ucapkan Tuan Zulkarnain kerana sudi bersama kami dalam Sahab Pagi Malaysia dan selamat menyambut Hari Harta Intelek Sedunia.